Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Yang Dihormati Profesor Tuan Syekh Muhammad Arwi bin Abdul Qadir Al-Firdaus. Saya Nazira binti Hamzah, nombor menteri 20176 akan menerangkan tajuk teori komunikasi jangkaan melampau. Jangkaan melampau ini mengandungi pengenalan, sumbangan, kerelevanan, kritikan dan kesimpulan. Teori jangkaan melampau ini telah diperkenalkan oleh Jody Bergen pada tahun 1986. Menurut beliau, sesuatu perkara yang ingin dibincangkan sama ada formal atau tidak formal, mesra atau tidak mesra, bergantung kepada non-verbal yang wujud dalam bentuk jarak, konteks mata dan kerapatan badan mereka yang sedang berinteraksi. Kerana teori ini menjelaskan mengenai proses ruang, jarak, saiz dan bentuk komunikasi seseorang. Jody Bergen percaya bahawa zon yang dibina oleh seseorang ketika berkomunikasi akan memberi makna hubungan mereka. Kembangan teori ini dalam bidang komunikasi. Teori yang dipilih adalah sejajar dengan seruan kerajaan pada masa kini, yang mana menyeru kita supaya menjaga penjarakan fizikal sejauh 1 meter. Dalam teori ini dapat membina zon ketika berkomunikasi. Contohnya, apabila kita berinteraksi dengan teman yang berlainan jantina, kita perlu menjarakkan diri kita semasa berkomunikasi supaya dapat mengelakkan sebarang tumahan. Di samping itu juga, jarak sosial ini boleh menyebabkan penurunan penyebaran penyakit berjangkit yang lain, terutamanya penyakit berjangkit yang disebarkan melalui sentuhan, serta wujud keselesaan dalam berkomunikasi. Terdapat 4 peringkat dalam teori jangkaan melampau yang mana ia dapat kita mengenal pasti hubungan seseorang dengan jarak komunikasi yang berlaku. Jarak 0 hingga 18 inci menunjukkan hubungan yang sangat rapat, mesra ataupun intim. Contoh, komunikasi ibu dengan anak, suami dengan isteri ataupun pasangan kekasih. Manakala jarak di antara 18 inci hingga 4 kaki menunjukkan hubungan jarak personal, hubungan mesra di antara sahabat dengan sahabat karib. Jarak sosial digunakan semasa dalam sesi mesyuarat atau perbincangan bersama pegawai dengan rakan sekerja. Jarak ini biasanya dianggarkan antara 4 kaki hingga ke 10 kaki. Dan terakhir, jarak publik merupakan jarak antara 10 kaki dan ke atas. Kebiasaannya berlaku antara penceramah dengan audien. Biasanya interaksi ini berlaku di dalam sebuah dewan seperti mendengar sesi ceramah. Teori jangkaan adalah berdasarkan andaian bahawa seseorang akan terdorong untuk dikemukakan ke tahap yang lebih tinggi daripada usaha mereka jika mereka yakin usaha akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi. Jika kita memecahkan definisi ini, kita boleh melihat 3 komponen utama termasuk jangkaan, prestasi dan ganjaran. Jangkaan merujuk kepada tahap usaha pekerja yang bersedia untuk memberi komitmen dengan harapan bahawa usaha yang tinggi akan menghasilkan prestasi yang baik. Seorang pekerja sanggup berusaha ke tahap prestasi yang lebih tinggi kerana hubungan yang dilihat antara prestasi dan ganjaran. Tahap prestasi adalah berdasarkan kepada kekuatan hubungan antara tingkah laku pekerja, ganjaran yang mereka akan terima daripada tindakan tersebut. Jika bekerja 2 jam tambahan setiap hari akan menyebabkan kenaikan pangkat pada pengakhirannya, kesanggupan untuk bekerja melebihi jam normal kerana keinginan pekerja untuk mendapatkan anugerah. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, teori jangkaan melampau mempengaruhi hasil interaksi komunikasi sama ada positif atau negatif di dalam menunjukkan makna dan tahap hubungan antara mereka. Cara seseorang itu mengadakan konteks mata juga amat penting dan ia dapat memperlihatkan reaksi atau keikhlasan seseorang dalam berkomunikasi. Selain daripada itu juga, hasil reaksi seseorang itu dapat kita jangkakan dan mengawal tingkah laku seseorang semasa berkomunikasi. Sekian, terima kasih.